Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
妹，大家好。主耶稣爱我们，主耶稣爱大家，阿们。在这个新的一年，让主带领我们每一位，阿们。我们要高举你生命，我们要赞美你。神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。阿们，我们相信，在你手中有永远的福乐，我们生命在你手中。不在你以外，你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。耶和华，我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。来，我们高声说，高声地说，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。阿们。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你手中有永远的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。阿们。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐，在你手中有永远的福乐，在你手中，在你手中有永远的福乐。阿们，在你手中有永远的福乐。耶！阿们。
在你手中有永远的福乐，我们要永远的赞美敬拜你。阿们。我的神，我真渴慕来歌颂你生命，在我的一生中。我的神，我真渴慕来称颂你生命，在我的一生中。我的神，我真渴慕来歌颂你生命，在我的一生中。我的神，我真渴慕来称颂你生命，在我的一生中。时时刻刻在我心坎里所默念的歌颂赞美与最高尊荣，全给予你，求你喜悦的接纳，求你喜悦的接纳，哦主，喜悦的接纳，哦主，我的心因你何等的喜乐。我的神，我真渴慕来歌颂你生命。我们要歌颂你，在我这一生中。我的神，我真渴慕来称颂你生命，在我的一生中。时时刻刻在我心坎里
尊崇你的荣美，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，你的荣美，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美。告诉他，我敬仰，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，圣洁神，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你。阿门。告诉他，我敬仰，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，圣洁神，圣洁神配得，他配得赞美，我赞扬你。阿门。告诉他，我敬仰尊崇你的荣美。哈利路亚。我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，圣洁神配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美，我赞扬你的荣美，我赞扬你的荣美。我们赞扬你的荣美，你的荣美，你的荣美，你的荣美。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。站在大海边，
发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，天神告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，在风雨中，耶稣将我紧紧地拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。我们的生命在你手中，我们知道我的每一部分是在你手中，我们的每一步都是在恩典里面，在你的爱里面。我们感谢赞美你。来，我们高举我们双手，无论你在哪里，我们敬拜他，我们赞美他。来，高举我们双手。当我呼求，耶稣听见我的祷告，
千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。来，我们高举我们双手，告诉他，当我呼救，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我们永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。我们感谢你，你恩典的记号，在我们这一生中。感谢赞美你。Shalom, 平安， apa kabar semuanya? 大家各位好吗？ Saya percaya dalam Tuhan 我相信我们在主里 selalu ada sukacita. 常常有喜乐的信息。 Sebelum kita dengar firman Tuhan, 还没有听到之前， baiklah kita tundukkan hati kita, pikiran kita, hati kita, kita bersatu di dalam doa. 我们要齐心的祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami percaya 主啊，我们相信， Engkau selalu ada bersama dengan kami. 我们相信你常常与我们同在， Dimanapun kami berada, 无论我们在何处， Engkau selalu ada bersama kami. 你一定与我们同在。 Pada hari ini, 今天， kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami 我们要把我们的心思意念 di bawah kaki-Mu Tuhan, 交在你手中， supaya kami dapat konsentrasi 让我们可以我们的焦点， mendengar firman-Mu dan mengerti. 我们可以集中精神来听，而且明白。 Roh Kudus berkuasalah atas kami, 求主圣灵掌控我们， kuasai hati dan pikiran kami, 掌控我们的心思意念， urapi kami semua 也恩膏我们大家， dengan roh hikmat perwahyuan pengenalan akan Engkau. 用你智慧的灵来认识你的真理。 Terima kasih Tuhan Yesus, 主耶稣，我们感谢你， kami siap diberkati 我们预备蒙福， dalam nama Yesus. 奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Ya, pada hari ini saya akan berbicara tentang meletakkan rencana kita dalam tangan Tuhan. 今天我要分享的就是把我们的计划放在神手中。
Kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-26. 请翻开圣经旧约箴言书4章26节， Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 要修平你脚下的路，坚定你一切的道。 Saya menemukan sebuah terjemahan lama dalam Alkitab 我 yang, 发 ber- 现在圣经里有旧语的这个翻译， yang berbicara tentang hal ini adalah sebagai berikut. 就是讲到这一件事。 Timbang menimbanglah akan pelangkah kakimu, 我们要平衡我们的脚步。 maka engkau akan berjalan dengan jejak yang tetap. 那么呢，你要用同样的脚步去行。 Memasuki tahun 2021 ini, 我们进入这2021年， begitu banyak prediksi-prediksi tentang perekonomian, kesehatan dunia, 很多人正在猜测世界的经济和健康， seringkali membuat orang bingung untuk mengambil sebuah keputusan, 常常使很多人在那边彷徨的做一个决定， bahkan bingung untuk merencanakan apapun di dalam tahun ini. 甚至在今年他们不知所措，要怎么样做一件事。 Nah, karena itu saya ingin membawakan firman Tuhan ini supaya kita teguh berjalan di tahun 2021 ini. 所以今天让我把这神的话语，让我们坚定在今年怎么样做一个决定。 Timbang menimbanglah akan pelangkah kakimu. 所以呢，你要修平你脚下的道路。 Namanya setiap rencana kita mau ngambil keputusan, kita harus ada timbang menimbang. 就是我们每做一件事，我们先去想一想。 Banyak orang memakai masa lalunya, persoalan yang lama menjadi satu penimbang di dalam mengambil sebuah keputusan. 很多人把他的过去呢来做将来的一个决定。 Nah, hari ini kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. 今天我们要看神所说的话。 Saya berkata, paling tepat adalah kita berjalan, pengambil keputusan itu adalah di dalam firman Tuhan. 我要说的，每一次我们要做一件事，做一个决定，就是用神的道。 Nah, untuk bisa memakai firman Tuhan sebagai basic dari kita berjalan, 要把神的话成为我们行走的一个基础。 maka kita harus meneliti hukum-hukum Allah. 那么呢，我们要去观察神的律法。 Coba buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. 现在我们翻开雅各书1章25节， Berbicara seperti ini, Yakobus 1:25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 唯有详细查看那全被使人自由自律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。 Nah, kita tahu meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum itu kita tahu adalah firman Allah. 我们知道，我们要查看完全的这个律法，就是神的话语。 Nah, firman Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan kita. 神的话语就是使我们得自由的律法， Karena firman Tuhan selalu ya dan amin. 因为神的话是正确的，是阿面的。 Maka itu kita boleh meletakkan hati kita, iman kita, percaya kita pada firman. 所以我们呢，可以把我们的信心、我们的信仰呢，放在神的话语。 Jangan kita meletakkan keputusan kita mengandalkan prediksi dunia. 我们不要把我们做出的决定呢，就是放在世界的猜测。 Kalau kita meletakkan iman kita atau mengambil keputusan berdasarkan apa yang datangnya daripada prediksi dunia, 如果我们做的事、做的决定，就是放在世界所猜测的事， di situ tidak ada terang, di situ adalah kegelapan. 那边呢就没有光，有的是黑暗。 Kalau kita meletakkan iman kita, pengambilan keputusan kita berdasarkan kepada firman Tuhan, 如果我们把我们的信心做的决定放在神的话语，
Di sana ada terang. 那么呢，神的话语里边呢就有光。 Kalau kita meletakkan iman kita pada hal-hal yang alami, 如果我们把我们的信心放在自然的事， di situ ada kegelapan. 那边就有黑暗。 Tetapi jikalau kita meletakkan iman kita pada terang firman Tuhan, 但是，如果我们把我们的这个计划放在神的道里面有光， di situ kita akan melihat terang firman Allah itu akan menyinari setiap langkah kita. 那么我们就会看到神的光呢，就会照亮我们的每一个脚步。 Menimbang firman Tuhan, kita akan melangkah dengan tetap. 那么详细查看神的律法呢，就是我们会走得很坚定。 Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bersama dengan Tuhan ada kekuatan Tuhan. 因为若我们与主同行，我们知道神的道路就有这个力量。 Kita tahu Tuhan selalu ingin memberkati kita. 我们知道神常常要祝福我们， Tapi terkadang dalam mengambil setiap keputusan dalam perjalanan hidup kita, 可是很多时候在我们的生命里面，我们做的决定， seringkali kita diawali pasti dengan rasa khawatir, 常常首先我们一定很担心， gelisah, 我们在那边很焦虑， dan juga takut. 而且我们很害怕。 Karena itu, 因此呢， supaya kita bisa meraih hasil yang berhasil di tahun 2021, 好让我们在这2021年有成功， mari letakkan 来吧， keputusan kita 把我们做的决定， dasarnya, basicnya adalah firman Tuhan. 就是基础放在神的话语。 Karena itu menimbang dengan firman Tuhan itu pasti lebih baik 所以呢，我们用神的话语来平衡，一定更好， daripada kita mengambil prediksi dunia menjadi landasan iman kita. 好过我们用我们的信心放在这个世界的猜测上。 Karena kita tahu Tuhan cinta sama kita. 因为我们知道上帝疼爱我们， Kristus Yesus itu begitu mengasihi kita. 耶稣基督这么疼爱我们， Dia merindukan kita melihat kasih dan kuasa dan kemuliaannya itu menyertai setiap langkah hidup kita. 他渴慕看到我们的每一个脚步呢，都有他的同在，他的祝福。 Dia rindu melihat kita kuat. 他渴慕看到我们那边有能力， Maka dia selalu berkata, teguhkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. 所以上帝的话语常常激励我们坚定你的心，要坚定你的心。 Kenapa manusia perlu diteguhkan hatinya? 为什么人的心呢要被神坚定呢？ Karena kalau kita ngelihat firman Tuhan di dalam Yakobus 1:25 dikatakan, 因为如果我们看雅各书1章25节说的， kita lihat baik-baik. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. 这里说既不是听了就忘，乃是实在行出来。 Nah seringkali, kita seringkali melupakan firman Tuhan. 可是我们很多时候把神的话语忘掉， Kita mendengar, 我们听了， lewat dari sini, tembus sini, lupa. 左边进南边，右边又出。 Apalagi ada masalah, 更何况我们遇到难题的时候， seperti iman pun terbang. 就好像我们的信心也像飞走了。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 因此，各位弟兄姊妹， Untuk meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, 我们要查看这个全被使人得自由的律法， harus ada ketekunan di dalamnya. 我们在那边要恳切。 Namanya tekun 恳切的话， adalah kita lakukan terus menerus sampai hasil yang iman yang kita letakkan dalam firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup ini. 就是入席的去做，直到我们所听、我们所读的神的话语呢，成为我们生命中的亮光。 Nah, meneliti hukum 然后呢，我们研究查看神的律法， artinya kita ada satu perenungan firman Tuhan terus menerus. 意思是说，我们入席的去思考神的话语， Kita meneliti terus firman Tuhan. 我们不断的入席的去查看神的话语， Karena di dalam firman Tuhan banyak rahasia Allah. 因为在神的话语里有很多神的秘密。 Nah, rahasia-rahasia Tuhan itu
Tuhan taruh di dalam firman-Nya. 所以，上帝的这个奥秘秘密呢，就是放在他的话语里面。 Jadi kalau kita tekun meneliti terus-menerus, kita bukan hanya mendengar, kita teliti dan kita lakukan. Kita adalah orang yang paling berbahagia. 所以，若我们详细查看，我们不单单听，而且我们行出来，那我们就成为最有福的人。 Karena firman Allah bagi saya selalu ya dan amin dan pasti berhasil. 因为对我来说，神的话是确定的，阿门的，肯定会成功。 Bagaimana kita berinteraksi di dalam, tinggal di dalam firman, berjalan bersama dengan dia, itulah menentukan hasilnya kita. 我们怎么样在神的话语里面行走，那就指定我们会不会成功。 Karena itu, kalau mau berhasil dalam hidup ini, 因此，若你在生命中要有成就， pesan saya cuma satu, singkat, 我只不过会提议你一件事： taat. 我们要顺服。 Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, bukan mendengar dan lupa, 如果我们顺服去行神的道，不是说你听了然后就把它忘掉。 kita dengar, kita melakukannya, firman Tuhan berkata, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita sendiri. 如果我们听了，然后我们就行出来，那我们就在世上必然得福。 Saya banyak melihat 我看到很多 di tahun 2020, 在2020年， begitu banyak orang yang tergoncang imannya 很多人他的信心被摇动， dengan masalah yang ada, 就是所发生的状况， masalah dunia. 就是世界的问题。 Saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? 然后我求问神，主啊，我该做些什么呢？ Tuhan berkata cuma satu, duduk diam di bawah naungannya. 神说，只不过一件事，你要静坐在神的同在里。 Saya melakukannya. 然后我去实行， Setiap malam kalau saya dibangunkan Tuhan, 每一天晚上，若神叫醒我， saya sujud, 我就在那边俯伏跪拜， sujud berterima kasih kepada Tuhan. 我就俯伏跪拜，向神感恩。 Karena saya tahu firman Tuhan itu akan menyelimuti kita, menolong kita, menaungin kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, dan menolong kita. 因为我知道神的话语一定会帮助我们，会复庇我们，会赐福我们。 Dan saya melihat hasilnya. 而且我看到它的成果， Justru di saat pandemi, 就是往往在这个新冠病毒期间， saya melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi orang-orang yang tidak punya kerjaan. 就是神怎么样为那些没有工作做的人开道路。 Justru di saat pandemi, usaha demi usaha terbuka. 就是往往在这个新冠病毒期间呢，他们的所做出的呢，神为他们开出路。 Saya melihat tangan Tuhan berkarya dengan indahnya. 我看神奇妙的作为， Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin? 很多人在那边提问，那怎么可能呢？ Bagaimana sebuah perusahaan yang baru dibuka justru di saat pandemi, justru Tuhan jadikan berhasil. 怎么可能一间刚刚开的公司呢，在这个新冠病毒期间，神使它有成就？ Semua karena anugerah Allah. 完全是因为上帝的恩典。 Belajar menaruh setiap rencana kita ke dalam tangan Tuhan. 我们学习把我们所有的计划放在神手中， Berjalan berbasik dan pijakan kita tetap atas firman Allah. 然后我们所行的路坚定在神的话语， Kita taruh dalam tangan Tuhan. 我们放在神手中， Tuhan turun tangan. 然后神会放下他的手， Kuasanya akan menyertai setiap tangan anak-anaknya yang percaya kepadanya untuk mendatangkan keberhasilan. 他的大能就会临到那些投靠他的人，使他们得成就。 Saya melihat justru di tahun 2020 dikatakan, di mana dikatakan tidak mungkin, 我看到在2020年那边，他们说不可能的事， justru saya melihat kuasa dan kemuliaan Allah terjadi. 我就是往往看到神的大能、神的神迹，却发现 Mujizat demi mujizat terjadi. 很多的奇迹就发生。
Dan saya hanya dapat mengangkat tangan, Tuhan terima kasih. 然后我只能够举手说向主感恩， Dan saya melihat 而且我看到 firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. 神的话语没有突然的回去， Firman Tuhan selalu amin. 神的话语是阿门。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan, 因此呢，各位弟兄姊妹， tahun 2021, 2021年 jangan letakkan imanmu pada prediksi dunia. 不要把你的信心放在这个世界所猜测的事。 Prediksi dunia itu datang dari kuasa kegelapan. 世界的猜测呢，就是从黑暗的权势来的。 Tapi kalau kita menaruh 可是， iman kita, 若我们把我们的信心， menaruh setiap keputusan kita, 把我们所有要做的这个计划决定， perencanaan kita, 我们的计划决定， kita taruh di dalam tangan Tuhan 我们放在神手中， dan mengambil keputusan firman itu menjadi langkah basic kita melangkah, 而且把神的话语成为我们要做出的一个基础的行动， maka firman Tuhan tidak pernah gagal. 那么神的话语呢，一定会成就。 Karena itu jemaat, 因此，各位弟兄姊妹， jangan pernah takut, 我们不要惧怕， jangan gentar dengan situasi yang ada. 我们不要见到这个难题就在那边战惊， Percayalah, 我们要信任他， percayalah imanmu menyelamatkanmu. 我们要相信你的信心呢，使你得救。 Apa yang kau imani itu akan terjadi. 你所信的呢，会成就。 Jikalau imanmu dan engkau letakkan selalu dengan pikiran penyakit, pikiran susah, perekonomian susah, maka itu akan terjadi atas engkau. 如果你把你的信心放在你的思想，哇，这个经济很难，有什么病，那就会发生在你身上。 Karena itulah kehendak iblis membawa kita mengikuti apa yang dia rancang. 所以，因为这是魔鬼的旨意，因为他要你追寻他所计划的。 Karena itu jemaat, teguhkanlah hatimu. 所以，各位弟兄姐妹，我们要坚定我们的心， Dengarkan firman Tuhan, jangan dilupakan. 我们要听神的话语，而且不要把它忘掉， Karena iblis akan mencurinya dari pikiranmu. 因为魔鬼透过你的思想把它偷窃。 Sehingga firman Tuhan itu tidak pernah berakar dan berbuah bagimu. 因此呢，神的话语呢，不曾经在你心里面呢扎根生果子。 Di dalam engkau berkata engkau punya iman kepada Kristus. 在你里面，你说我们在基督里有信心， Tetapi di dalam pikiranmu engkau khawatir, engkau takut, engkau selalu memikirkan apa yang akan terjadi atas dunia. 可是，在你的思想里面，你常常惧怕，你所知道这个什么疾病会发生在这个世界。 Karena itu jemaat, 因此，各位弟兄姊妹， belajarlah bijaksana. 我们要学习有智慧， Belajarlah mengatur, meletakkan pikiranmu di bawah kaki Kristus. 我们要学习把我们要做的、要行的事呢，放在神的脚下。 Izinkan firman Allah yang merupakan terang menjadi terang bagi langkahmu berjalan. 我们要允许神的话语成为我们脚前的灯， Supaya pada saat kita melangkah, kita tidak melangkah dengan logika saja. 因此，当我们行出来的时候呢，我们不是用我们的逻辑去做， Tapi kita berdasarkan dengan firman Tuhan. 但是呢，我们去做，因为我们的基础放在神的话语， Karena firman Tuhan lebih daripada logika. 因为神的话语呢是超过这个逻辑， Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. 神的话语就是神本身。 Saat engkau meletakkan imanmu kepada pribadi Allah, 当你把你的计划放在神身上， apa yang Allah tidak dapat buat bagimu? 神不可能为你做些什么呢？ Dia sanggup, 他一定会的， dia teramat besar, 他极大的神， dia maha kuasa. 他无所不能的神。 Saat kita datang di hadapan Tuhan 当我们来到神的脚前， dengan memakai kebenaran firman Allah, 就是用神的真理来。 kita katakan pada Tuhan, aku percaya Bapa. 我们对神说：“父啊，我相信你。” Dan kita akan melihat hasilnya. 而且我们会看到它的成果。 Saya melihat justru di tahun orang yang dikatakan tahun yang paling sulit, 我就是往往在别人说最难过的这个一年， saya justru melihat orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan
1, 2, 3, 4, semua usaha dibukakan Tuhan. Justru di saat dikatakan tidak ada pembeli, tidak ada kekuatan, justru disitulah tangan Allah bekerja untuk kita melihat kemuliaannya bersinar atasnya. 我看到那些某某人说没有盼望、很难过的那一年呢，我看到神的大能就是往往为他们开出路，很多人跟他们订单来买。 Saya sampai terbengong-bengong 我在那边很惊喜， melihat kepada Tuhan. 我就是去望神， Begitu luar biasanya Engkau Tuhan. 主啊，你是何等的奇妙！ Di bulan Desember, 在12月份， justru di Natal, 就是在圣诞节的时候， saya biasa memang KKR keliling daerah desa-desa. 我一般圣诞节都是在乡村里面，在那边布道会， Kita baksos, 我们在那边来帮助他们， kita KKR besar-besaran. 我们做大型的布道会。 Tahun ini tidak bisa. 今年呢是做不了， Tapi hati saya menjerit. 但是我的心在那边喊叫。 Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa Natal tahun ini jemaatmu di desa, hamba-hambamu di desa, mereka tidak merasakan kasih daripada Engkau kah Tuhan? 我对神说：“主啊，难道今年呢，你在这个乡下的这个会友呢仆人，他们不能够感受到你的爱吗？ Tuhan, saya mohon Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku mau memberkati mereka Tuhan. 主啊，我说你赐福我，我也要祝福他们。 Saya bilang Tuhan, bahwa aku dikasih 500 juta gitu loh Tuhan. 主啊，求你给我500条这样了，大概 Saya hanya bergumam. 我只不过在那边自言自语。 Habis itu saya masuk kamar mandi, saya mandi. 然后呢，我就在浴室里我洗个澡， Itu di awal Desember. 那是在12月初， Nah, 14 Desember, 12月14日， seseorang nelpon saya. 某某人有一个人打电话找我， Lu mau ngapain Desember ini? 哎，你在这个12月份你要干什么？ Saya bilang, saya sih udah bikin sembako, saya bilang gitu. 我说我已经预备这个小的吃的， Sembako itu ada 150 bungkus. 大概有150包。 Ya, ada seorang jemaat, saya sudah bagi itu di tanggal 4 Desember. 在12月份4日，我已经分给会友。 Salah satu tuh yang masuk ke dalam WA saya, 然后呢，有进到我的 WA 里面， seseorang menangis di hadapan Tuhan, berkata kepada ibu gembalanya, 然后有一个人呢在神面前他哭了，他对他的这个主任牧师的师母说： Tuhan jawab doa saya, Tuhan jawab doa saya. 神回应我的祷告，神回应我的祷告。 Karena saya Natal ini beras aja udah nggak punya. 因为我今年圣诞节呢，连米粒都没有。 Saya baca itu, saya menangis justru. 啊，我就是读了这件信息，我在那边哭。 Saya bilang, Tuhan, masa sih Tuhan segininya Tuhan? 我说主啊，难道你是这样的吗？ Tuhan menggerakkan hati saya 神感动我的心， untuk memberkati lagi. 又在祝福。 Akhirnya saya WA kepada Bapak Gembalanya, via Ibu Gembala. 然后呢，我就发一个信息给他主任牧师。 Saya bilang, Natal ini saya akan bagikan sembako lagi buat jemaat kamu semua. 我说今年的圣诞节，我又要再祝福你的会友。 Nah, saat tanggal 14 Desember saya ditelepon seseorang itu. 然后12月份14日，有一个人打电话找我， Saya sampaikan isi hati saya. 我就把我里面心所想的告诉他。 Dia ngomong, kenapa enggak? 他说：“为什么不做呢？ Hayo. 来吧。 Oke. ”好的， Saya oke-nya sembari termangu-mangu. 我在那边说好啊，在那边想一想， Dan haleluya, puji Tuhan. 而且哈利路亚，感谢主， 1000 paket sembako terjadi dibagikan Jakarta, Muntilan, Magelang, Solo, Klaten, sampai ke Cicurug, Bogor, dan juga Surabaya. 然后呢，1000包的日用品呢，可以分到雅加达还有爪哇地各乡下里面。
Dan Tuhan menggerakkan saya lagi untuk memberkati para hamba-hamba Tuhan-Nya. 还有呢，上帝感动我来去帮助他的仆人， Kurang lebih 200 hamba Tuhan dapat diberkati. 大约有200个这个牧师呢可以蒙福。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 因此，各位弟兄姊妹， Kalau kita meneliti firman Tuhan, 若我们查看神的话语， firman Tuhan itu tidak pernah akan kembali sia-sia. 神的话语不会枉然返回。 Saya percaya 我相信， saat kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, 当我们专心的求告神， kita akan melihat hasilnya. 我们会看到成果。 Pada saat saya meletakkan rencana saya ini, 当我把我的计划 taruh di dalam tangan Tuhan, 放在神手中， Tuhan yang wujudkan. 神彰显， Dan lebih daripada 500 juta saya sudah salurkan. 而且超过500条，我已经分享。 Di situ saya berkata, Tuhan, 那边我说主啊， jikalau kita sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa, 父啊，若我们专心来到你面前， setiap perencanaan kita, 我们的每一个计划， kita taruh dalam tanganmu, 我们放在他手中， maka kita akan melihat tangan Allah berkarya di dalam hidup kita. 那么我们会看到神奇妙的作为发生在我们生命。 Mari kita buka. Kenapa saya berkata letakkan iman kita di dalam firman Allah? Buka Yesaya 55 ayat yang ke-11. 为什么我说我们把我们的计划放在神手中？请翻开圣经以赛亚书55章11节。 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. 我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。 Dengar, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. 的确，神的话语出口呢，不会突然返回。 Karena itu firman Tuhan yang telah keluar, yaitu ada di dalam Alkitab kita ini, 因此，神所说出的话就是记载我们这本圣经里面。 percaya engkau beriman, engkau bermegang teguh, engkau berpijak atas firman itu, 你相信，你坚信，然后真的成就你的这个神的话语， maka dia tidak pernah akan kembali kepada Allah itu dengan sia-sia. 那么呢，他绝不突然返回， Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. 可是他要成就我所喜悦的， Karena di dalam firman Tuhan itu, 因为 saya 在神的话语里面， sudah ada satu perintah Allah di dalamnya. 因为在神的话语里面呢，已经有神的命令， Sudah ada kehendak Allah di dalamnya. 在里边已经有神的旨意， Karena itu dia akan berhasil. 因此他要成就。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 所以各位弟兄姊妹， Beranilah engkau percaya kepada firman Allah. 你要坚信，不动摇的相信神的话， Belajar memegang firman Allah menjadi satu pegangan dalam hidupmu. 学习抓紧你生命中，把神的话语坚信它， Berani memegang kebenaran Allah ini yang memerdekakan. 坚信抓紧神的真理，使你得自由。 Karena dia pasti akan berhasil. Karena Allah telah meletakkan satu kuasa atas firman-Nya. 因为他必成就，因为神已经把这个大能放在他的话语里面。 Maka begitu kita percaya kepada firman Allah, 我们一相信神的话语， maka firman Allah itu akan bermanifestasi, mendatangkan kuasa, kemuliaan, kehendak Allah akan turun bagi orang yang pemegang firman Allah ini. 那么神的话语就会彰显，降临到一个坚信他的话语的人。 Karena itu cuma jangan takut dengan kondisi yang ada. 所以我们不要惧怕面对现在的状况， Mengucap syukurlah. 我们要感恩。 Saya berkata mengucap syukur. 我说感恩， Sekali lagi mengucap syukur. 我再一次的说要感恩， Karena kita kalau dengan tenang melihat kondisi yang ada, 如果我们平静的去看现在的状况， kita punya banyak waktu sekarang. 现在我们有很多的时间， Kita dapat meneliti firman Tuhan dengan baik.
我们可以详细的查看神的话， Kita dapat mempunyai hubungan intim dengan Allah. 我们可以跟神有很好的关系。 Jangan udah tidak kemana-mana. Waktu kita buang dengan percuma. 不要你没有出门，然后你白白的浪费你的时间。 Waktu yang ada mari memuji menyembah Dia. Senangkanlah Allah. 我们待在家里的神要感恩，要赞美敬拜他，使他喜悦。 Mari kita menyenangkan Dia. Dia pasti akan lebih menyenangkan hati kita. 我们喜悦他，他一定使我们得开心。 Karena itu cuma dikasih Tuhan. 各位弟兄姊妹们， Bagaimana hubunganmu dengan Allah itu menentukan seberapa banyak engkau percaya kepada Dia. 你跟神的关系有多深，那就决定你怎么样与他交往。 Kalau engkau percaya kepada Dia, 如果你相信他， engkau mempunyai hubungan intim dengan Dia, 你跟他有亲密的关系， engkau memegang firman-Nya, 然后你抓紧他的话， setiap rencanamu engkau beritahu kepada Dia dan taruh dalam tangannya, 你每个计划你告诉他，然后放在他手中， melangkahlah dengan iman. 然后你用信心来去夸出去。 Pijakanmu, langkahmu, engkau berpijak pada firman. 你每一个脚步呢，你就是他在神的话， Di situ engkau akan melihat. 那么你就会看到， Engkau tidak akan khawatir, 你就不会担心， engkau tidak akan takut. 你不会惧怕。 Karena kenapa? 为什么呢？ Karena engkau meletakkannya di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. 因为你把它放在神大能的手中， Dan percaya 而且你要相信 keberhasilan, 一个成就， berkat Allah, 神的制服， Dia akan perintahkan turun atasmu. 他会命令临到你生命。 Saya sungguh mengucap syukur 我真的非常感恩， dengan kondisi yang ada. 就是现在的状况， Saya banyak waktu untuk menyembah. 我有很多时间在那边敬拜， Saya banyak waktu untuk memuji Tuhan. 我有很多时间赞美他， Saya banyak waktu meneliti firman Allah. 我有很多时间查看神的话， Saya sangat diberkati. 我非常得福。 Karena itu jemaat, 因此，各位弟兄姊妹， firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. 神的话语绝不突然返回， Pegang itu. 我们要坚守它。 Saat mau mengambil keputusan, 当你要做决定， seringkali manusia memakai logika atau perasaannya. 很多时候我们人就是用我们的感觉，然后用我们的这个逻辑。 Tetapi jikalau engkau tidak tahu bagaimana tetap harus mengambil keputusan, 可是如果你不知道怎么样要做出一个决定， dan yang paling benar 而且最确定的 adalah pakai firman Tuhan sebagai landasannya. 就是把神的话语成为我们做决定的基础。 Maka tahun 2021 ini 那么呢，这2021年 akan menjadi tahun yang berhasil bagimu. 就会成为一个成就年，为你做一个成就之年。 Karena Allah lah yang memegang situasi. 因为这个状况呢是神掌控的， Karena itu jangan takut. 因此呢，我们不要惧怕。 Kalau engkau takut, 如果是你惧怕的话， engkau kehilangan iman. 那么你就会失去你的信心。 Angkat imanmu, 我们把我们的信心提拔出来， setiap perencanaanmu, 每一个你的计划， keputusanmu, 你做的决定 pijakannya firman. 是用神的话语来做一个基础， Maka engkau akan melihat 那么你就会看到 keberhasilan, 一个成就呢， mujizat 神迹 akan terjadi atasmu. 会发生在我们的生命中。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们低头祷告， Haleluya. 哈利路亚！ Bapa yang ajaib. 我们奇妙的父神， Firman-Mu selalu ya dan amin. 主啊，你的话语是肯定，阿门。 Karena itu Bapak, 因此父啊， tahun 2021 ini 这2021年， kami meletakkan 我们把我们的 segala keputusan, 一切决定， rencana, 我们的计划， perusahaan, 我们的公司， rumah tangga, 我们的家庭， keluarga, 我们的家人、 anak, 孩子们、 suami, 丈 cucu, 夫、 menantu, seluruh 我 keluarga 们媳 besar, 妇儿、孙子、我们的大家庭， kami taruh dalam tangan-Mu. 我们把它放在你的手中。 Kami tidak mau berjalan dalam prediksi dunia, 我们不要走在世界的猜测，
Tapi kami mau berjalan 可是我们要行走 di dalam kebenaran firman-Mu. 在你的真理， Teguhkanlah hati kami, 求你坚定我们的心， ajar kami 求你教导， mempunyai sebuah hati untuk meneliti firman-Mu 给我们有一颗研究你的、查看你的信心的心， dan berikan kami telinga yang mendengar dan mengingat. 而且赐给我们有一个来听，而且记住你的话语的耳朵， Dan kami percaya, 而且我们坚信， kami tekun melakukannya, 我们要恳切的去行， maka kami akan melihat 而且我们就会看到 kuasa-Mu, 你的大能、 kemuliaan-Mu 你的荣光 akan menyertai 要与我们同在。 setiap langkah 我们每一个脚步， kami lihat Engkau Tuhan. 主啊，我们看见你， Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Kami mengucap syukur 我们谢谢你， di dalam nama Yesus. 奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Mary Tasman yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 7 Februari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama yaitu GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor John Lesmana dengan tema di bulan Februari ini Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ke ID serta password Zoom Doa Fajar dan Menara Doa selama bulan Februari, dapat menghubungi WhatsApp di 0877-2300-5577. Krisis dan pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, dari kondisi ini berbagai aspek kehidupan kita diuji. Krisis ini tentu akan berakibat terjadinya perubahan pola dunia bisnis, namun juga akan ada kesempatan untuk menghasilkan suatu kreasi yang baru. Bersiaplah menyikapi tantangan dalam 3 fase. Accept, adapt, accelerate untuk mencapai higher achievement. Dapatkan 5 strategi The Great Shifting. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Bapak Haryanto Kandani. Beliau adalah Achievement Motivator, penulis 5 buku bestseller, marketing dan leadership coach. Dan dengan topik, Are You Ready for a Great Shifting? Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 7 malam, yang akan dilayani oleh PDP Charlie.
Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878 8861 2777. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819 0826 8833. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta Junior 100 yang akan diikuti sekitar 615 orang wisudawan dan wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Bagi keluarga atau teman dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Bagi para wisudawan atau wisudawati, harap menghubungi WhatsApp di 0818 0267 6995 dan di 0856 5555 8577 untuk mendapatkan link, ID serta password sesuai tingkat kelas kelulusan. Kami kembali membuka kelas KOM online baik untuk umum maupun junior. Harap segera mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau mengikuti kelas KOM online tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Setelah Spiritual Guidance for Lovers batch pertama yang telah berhasil mementor dan melengkapi para generasi Yeremia dalam mencari pergaulan yang benar, juga bergandengan tangan dengan para orang tua untuk sama-sama membimbing generasi tersebut. Kini Spiritual Guidance for Lovers batch kedua akan segera dimulai. Mari kami mengundang kembali anak-anak dan para orang tua yang belum sempat mengikuti acara tersebut di batch pertama untuk dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti Spiritual Guidance for Lovers batch kedua, supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran secara online dapat langsung mengakses link yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum mengikuti ibadah Cancer Ministry, Praise and Worship Night, dan Women of Integrity, maka Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui rerun atau tayang ulang di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 这个都就华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无醒觉的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13，当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的事情，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在嘎杜州华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个都就华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒
和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧。为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加都州实验子牧师长实验子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加都州的牧养圣工，使我们所有在这加都州的子民配得在上帝面前。我们也为波托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这加都州新起园林一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这加都州参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这加都州华语场的会友，请举手领受上帝通过他仆人这加都州牧子的祝福。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 我向耶和华展开在我面前，因你在我右边不知动摇，在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐，在你手中有永远的福乐，在你手中。